Assalamualaikum dan selamat datang kepada Spark Archery semula. Jadi saya ada topik yang menarik untuk anda semua hari ini. Adalah macam mana nak pilih busur saya yang pertama, ataupun macam nak pilih bow saya yang pertama. For those who wants to hear this in English, you can always check out my English playlist over here. Alright, let's get back to it. Okay, mari kita mulakan. Okay, jadi soalan yang selalu orang tanya, bila nak mula manah, bila nak beli busur pertama, macam mana nak pilih busur yang pertama tu? Okay. So, kita ada 5 benda yang kena tahu. So, yang pertama sekali, kena tahu kategori yang anda nak shoot. Kena tahu kategori apa yang anda minat. So, kategori yang ada dalam manah ni ada 4 yang main, 1 yang kurang. Especially kat Malaysia tak boleh. So, nombor 1, traditional. So, traditional ni agak luas. Tapi kat Malaysia, traditional agak popular. So, kenapa? Selalunya dia murah sikit. Banyak juga choice yang ada, lagi simple, tak banyak masalah, boleh shoot macam-macam cara. So traditional ni adalah choice anda yang patutnya yang pertama, especially kalau nak beli busur untuk satu keluarga, nak share satu busur, ini yang sesuai untuk anda. Kalau anda minat, ada bow yang harga dia murah dalam RM90, tapi traditional ni sangat luas. So daripada busur yang murah RM90 satu kepada busur yang sangat mahal RM10,000 satu pun ada. Jadi untuk beginner, untuk first busur yang pertama ni, saya suggest ambil yang murah supaya kita boleh belajar. So kenapa traditional? Traditional untuk price range dia, harga dia murah. So lepas tu kita ada bebo. So bebo ni di antara modern dengan traditional. Di antara dua, di antara Olympic recurve dengan traditional. So Olympic recurve is apa yang kita nampak kat Olympic lah. So bebo ni dekat, dia sama in between. So dia bow dia murah sikit sebab tak payah nak beli aksesoris ekstra, tambahan-tambahan yang ada kat bow recurve tu. Boleh beli bow kosong je dah boleh start dah bebo. So and then ada juga recurve. So recurve ni selalunya kita tengok untuk orang yang nak compete, untuk orang yang nak bertanding dekat level daerah ke negeri ke kebangsaan ke, even dalam kategori kategori antarabangsa pun ada. So untuk orang yang minat untuk dua-dua, boleh juga beli bebo dulu, start dulu, try dulu, tengok minat tak minat. Kalau minat, rasa macam nak try recurve, boleh je beli tambahan aksesoris untuk recurve pula, tak ada masalah. So bebo ni dia antara dua. Tapi bebo ni juga adalah kategori yang tengah nak naik. Jadi kalau nak rasa compete, especially kalau dewasa baru nak mula manah ni, saya sarankan bebo. Okay, and then ada juga compound. So compound ni bow yang kita nampak dalam kata kalau pernah tengok Rambo, dia bow yang ada roda kat atas tu. Yang ada roda kat atas tu panggil compound. So compound ni nak mula okey, bagus, tapi mahal sikit. So kita kena tahu apa kemampuan kita, apa yang kita boleh kita mampu beli, mampu usaha, ikut tu. Tapi tengok juga pada tempat kita. So tempat, tak semua tempat ada group yang shoot compound, tak semua tempat ada group yang shoot bebo. Tapi generally kalau nak shoot tempat sendiri tak kisah, mana-mana pun boleh. Tapi macam saya cakap tadi, ikut minat masing-masing. So research sikit, okay? Cari kaji sikit, buka internet, tengok kat YouTube video kategori ni, tengok mana yang minat. And then yang kedua, kita nak kena tahu siapa yang nak shoot, dan basically nak kena tahu siapa yang shoot lah. So daripada siapa yang nak shoot, kita tanya 2 soalan. 1, umur. 2, jantina. 3, saiz badan. 3 saiz badan. So nombor 1 kita nak tahu dewasa ke kanak-kanak. Sebab berbeza busur untuk orang dewasa, berbeza busur untuk kanak-kanak. Ataupun contohnya busur ni untuk semua orang. Contohnya satu family ada 4 orang, laki, bini, anak 2 orang. So semua nak manah. So ada juga bow yang boleh semua orang pakai. Contohnya macam saya cakap tadi, bow yang tradisional yang murah tu RM90 tu, boleh cari dekat Araha Archery. RM90 je untuk jati tunggal, semua orang dah boleh start manah. Lepas tu nak kena tahu dia besar ke kecil orangnya. So kalau besar, nak kena check, kalau boleh, kalau besar sangat, kalau contoh cari bow untuk persendirian, bukan untuk kongsi. Kalau besar tu kena cari bow yang besar juga. Kalau kecil tu ambil bow kecil sikit. Sebab apa? Bila besar kita tarik terpanjang. Bow kecil kadang dia tak boleh tahan, boleh patah. So kita nak kena elak benda macam tu. Dan yang ketiga ni penting, budget. Especially sekarang ni dalam keadaan PKP, dalam keadaan lockdown, budget ni susah sikit, tapi boleh usahakan. Okay, duit boleh cari, kata orang kan.
Jadi kita nak kena tahu price point untuk harga untuk tiap-tiap kategori ni. So macam saya cakap tadi, paling murah yang ada murah bow saja, traditional dia yang paling murah. So kalau nak cari yang traditional, up to you, boleh try. Tapi kalau katanya minat, memang rasa-rasa macam serius sikit nak jadikan hobi sendiri, rasa ada masa, ada nak luangkan ni, kalau terasa macam nak bertanding pun boleh, saya sarankan pergi bebo ataupun traditional. Untuk yang dewasa ni mudah sikit. So bebo ni dia tak semahal sangat, tapi dia mahal sikit lah daripada traditional untuk mula. Bow yang paling murah rasanya boleh dapat dalam 300 kot, 200 pun mungkin rasa boleh dapat kalau duit daripada China tu. So apa yang nak kena tahu bila kita nak set budget? So nombor 1, harga busur. Busur ni lah yang main. Kalau tak ada busur tak boleh nak shoot. Nombor 2, anak panah pula. Tak ada ada busur, tak ada anak panah pun tak boleh nak shoot juga. Nak shoot apa? Lepas tu kalau dah ada 2 ni, nombor 3 nak kena ada nak shoot ke mana. Kalau takkan nak tembak dinding, nak tembak tanah, no. Kita kena ada bajet untuk target juga. Untuk target bud, saya sarankan untuk permulaan PE pun cukup. Saya tak ingat maksud PE tu apa, tapi PE pun cukup. Tapi kalau boleh ambil yang tinggi sikit, dia punya ketumpatan dia tu. So dalam tu 2.2 ke, kalau boleh dapat yang rendah tinggi sikit, tapi rasanya jarang kot. Kalau kat Malaysia ni kebanyakannya 2.2 dengan 1.7. 2.2 dah okey. Tapi kalau boleh nak kena 2 layer juga. 1.7 lembut sikit, tak tahan sangat. So kalau 1.7 tu kena modify sikit lah, letak cardboard ke tengah-tengah, baju ke kain ke punya tu lah, untuk kuatkan dia sikit. Dan yang keempat is peralatan keselamatan ataupun protective equipment lah untuk kita, untuk pemanah. So contoh finger tap, atau nak pakai glove, arm guard, chest guard. Tak semua orang kena pakai chest guard, depends on kategori apa juga. Lepas tu kalau dada tu besar sikit, kena boleh pakai lah. Jadi kalau buat kata orang, kalau ada tu bagus. Kalau benda ada tak pakai tak apa, jangan tak ada bila nak pakai. Macam tu lah kita cakap kan. So kita nak kena ada bajet untuk benda-benda macam tu. Set sendiri bajet, saya rasa dah dalam bawah 500 boleh dapat full set. Kalau nak intermediate sikit mungkin dalam 1000, macam tu boleh dapat. And then kita pergi ke yang keempat. Yang keempat ni poin yang paling penting. Ada banyak mazhab dalam yang ni, banyak pendapat orang, tapi pendapat saya sebagai seorang jurulatih yang mengajar orang-orang, banyak orang baru, pilih poundage yang paling rendah boleh pergi. Untuk orang yang mula, untuk baru mula, betul-betul baru mula, kosong sangat ni, pilih poundage yang paling rendah. So kenapa? Dalam kita manah ni, masa mula-mula ni, kita perlu kuatkan kita punya asas. Perlu kuatkan kita punya asas. Kalau asas lemah, bangunan roboh. So sama juga dalam mana, asas tu perlu kuat. Kalau asas tu tak kuat, susah nak pergi lebih jauh. So asas tu, macam mana kita nak kuatkan kita punya asas, is kita gunakan bow ataupun busur yang poundage rendah. So bila poundage rendah, kita senang tarik, kita senang tahan, mudah untuk kita belajar badan kita. Bukan belajar mana saja, kita perlu belajar badan kita, bengkok ke, lurus ke, dongak ke, tunduk ke, terlampau tunduk ke, sengit kepala ke. Benda-benda macam tu lebih mudah untuk kita perbaiki bila kita guna foundation rendah. So jadi kita nak betulkan dulu kita punya asas, fundamental tu, basic tu kena betul dulu dekat permulaan ni. Kalau tak, kata orang tabiat susah nak buang. So kita dah, bila kita guna foundation yang tinggi ni, kita mudah buat tabiat yang tak berapa sihat, tak berapa betul lah dalam manah ni. Contoh yang teruk, bila manah tu lepasnya macam ni. Sebab apa? Berat. Bila berat dia lepas bom macam tu. Macam tu. Kita tak nak. Kalau kita nak cantik, walaupun contoh katalah main traditional, main tam pun, kalau boleh nak ke belakang. Kalau ada juga statik, tapi kalau berat sangat pun tak jadi statik, nanti dia jadi ke depan. Kita tak nak benda-benda macam tu. So foundation rendah. So foundation apa yang saya sarankan untuk orang yang baru mula, betul-betul baru mula, dewasa, saya sarankan dalam 20 ke 30 pound cukup. Belajar dulu. 20 pound ke 30 pound, mudah untuk semua orang. Even 20 pound tu kalau nak kongsi dengan anak-anak pun boleh. Sebab walaupun dia tulis 20 pound, bila anak-anak tarik dia pendek sikit, macam tarik getah lah. Tarik panjang dia rasa berat, tarik sikit tak rasa sangat. Sama juga dengan budak-budak. So bila budak-budak dia tarik bowl yang 20 pound, dia tarik sikit, kita rasa berat, tapi dia tarik sikit tu tak rasa berat sangat. So dia boleh pakai juga. Tapi kalau contoh cari bowl untuk budak-budak saja, boleh pergi ke bawah lagi, 10 ke 20 pound. Sebab dalam kategori contoh katakan compound, bowl yang 10 pound pun ada. Bila diturunkan foundation bowl tu sampai 10 pound pun boleh.
Jadi foundation ni ingat, tak perlu nak ego, tak perlu nak ni, kita pergi rendah dulu, belajar dulu. Bila kita dah belajar, dah ada kemahiran sikit, boleh kita push. Dan kita push jauh-jauh sampai nak naik foundation tinggi-tinggi pun boleh. Kata main recurve nak main sampai 50 pound pun boleh, tak ada masalah. Compound nak main 70 untuk kompetitif tak boleh lah. Tapi kalau contohnya anda ada macam nak memburu sikit ke apa ke, boleh pergi 70 pound, 80 pound. Kalau pun tradisional nak main sampai 100 pound pun tak ada masalah, boleh. Tapi asas kena kukuh. Kalau asas tak kukuh, main foundation tinggi, badan rosak. Kita nak elak benda-benda yang macam tu. So kalau foundation terlampau tinggi, kita rasa boleh ni, tapi sebenarnya ni tulang belakang, sengit apa semua, kita nak elakkan benda-benda yang boleh mencederakan kita. Okay, tu poin yang paling penting. Dan last kali is adalah size ataupun size bow kita. Size bow kita bergantung pada size orang. Tapi kalau untuk bow yang beginner, katanya nak beli untuk semua orang boleh pakai, cari yang tak terlampau kecil, tak terlampau besar. So tak terlampau kecil ni macam mana, 40 inci punya bow sampai ke 60 inci tu sesuai, semua orang boleh pakai. Pasangkan foundation yang okey, semua orang boleh pakai 40 inci ke 60 inci. Kalau pendek sangat, kita jadi susah nak tarik. Bayangkan kayu lah, kayu yang panjang kita boleh lentur, kayu yang pendek kita susah nak lentur. So benda yang sama. So kalau yang beli yang panjang sikit, jadi mudah untuk kita mula. Kalau spesifik, katanya anda nak masuk bebo, nak masuk recurve, kalau budak-budak kecil 7 tahun, 8 tahun, 48 inci dulu pun cukup. Untuk diorang belajar dulu, bagi diorang minat dulu semua, 48 inci dah cukup. Kalau lepas tu bila diorang membesar, boleh naik sikit ke 54, 58. Kalau diorang dah macam besar sikit, kata darjah 5, darjah 6, boleh terus pergi ke saiz dewasa kalau nak 68. Tapi saya sarankan pergi stay bawah sikit lagi, 62 ke 64 ke, sebab ada daya sikit, kuat sikit bow tu tolak. Walaupun katalah foundation sama, bow yang 62, 64 ni foundation dia pergi laju sikit. So jadi membantu kalau budak-budak ni, especially kalau budak-budak ni rasa nak pergi compete. Kalau bawah 12 kan, bawah 12 nak pergi bertanding untuk wakil sekolah, pergi ke MSSD ke, MSSWP ke, MSS negeri, MSSM ke, mulakan dengan yang kecil ni dulu. Tak perlu pakai saiz dewasa ni. Tapi kalau orang dewasa boleh pakai 68. Kalau tinggi betul, katanya tinggi 6 kaki setengah katanya, pakai 70, 72, tak ada masalah. Busun saiz tu boleh dapat, tapi ingat foundation rendah dulu. Tak payah tinggi-tinggi dulu. Kita mulakan, kita dapatkan kita punya asas dulu yang penting. Lepas tu kita boleh carry on daripada situ. Okay, jadi kalau nak tengok video-video saya yang lain dalam bahasa Melayu, boleh check out playlist saya yang ni. Kalau rasa macam video ni bermanfaat, tolonglah belasah butang like tu. Dan kalau tak subscribe lagi, sila tolong subscribe, sangat bantu untuk saya. Dan last sekali, kalau ada permintaan benda yang anda nak tahu, saya boleh kongsi pengalaman saya sebagai seorang jurulatih. Kalau nak tahu, boleh komen dekat comment section, ataupun boleh cari saya di Facebook Spark Archery, ataupun di Instagram Spark Archery juga. Harap saya dapat membantu. Okay, itu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.